Salam sejahtera pelajar-pelajar. Bagi mereka yang akan menduduki peperiksaan BMSPM KSSM, okey, cikgu nak bincang hari ini salah satu domain ataupun tema penting dalam peperiksaan. Okey, dalam kertas karangan SPM KSSM yang merupakan kertas satu ini, kamu ada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A markah dia 30, bahagian B markah dia 70. Jadi karangan saja 100 markah daripada 300 markah BMSPM. Okey. Jumlah patah perkataan maksimum untuk bahagian A ialah 200, 150 hingga 200. Kita nak skor A, kita target 200 lah. Kamu boleh tulis 4 perenggan, setiap perenggan 50 patah perkataan. 4 times 50 is 200. Or 5 times 40. 5 paragraf, setiap 140. Juga mencecah 200 patah perkataan. Terpulang pada kamu, terpulang pada hari peperiksaan, terpulang pada idea yang kamu ada. Pemerengganan semua kamu tentukan sendiri. Okey? Dan bahagian B, 70 markah ni, kamu boleh tulis maksimum 350. Maksimum dia ialah 350 sampai 500 patah perkataan. Jadi ingat, pada hari peperiksaan SPM, BMSPM, KSSM ini, pagi-pagi itu kamu akan tulis kertas satu, kamu akan tulis 2 karangan dan jumlah patah perkataan mencecah 700. Dua-dua ni 700 lah, lebih kurang lah, bergantung pada kemampuan kamu. Jadi, biasakan diri, apabila dah hampir peperiksaan, pagi-pagi bangun, pukul 7.30 ke, pukul 7 ke, bangun, gosok gigi, mandi, ambil sarapan, duduk dan fikir. 2-3 hari sebelum peperiksaan ataupun seminggu sebelum peperiksaan, lebih baik kamu berusaha untuk berfikir tentang karangan pagi-pagi. Berfikir tentang karangan. Mudah saja nak fikir tentang karangan. Kamu boleh ambil topik-topik yang pernah dibincang dalam kelas, dalam tuition, ataupun dalam YouTube yang kamu tonton, ataupun buka buku teks. Bukalah buku teks muka surat mana pun, tengok apa topik yang ada di situ dan fikirkan idea. Biasakan diri fikir pukul 8 pagi sebab exam is at 8 o'clock in the morning. Okay? Jadi you kena mula berfikir. Okay, domain yang saya nak bincang hari ini ialah domain kerjaya. Domain kerjaya ni salah satu domain yang amat penting lah. Okay, amat penting dan baharu domain ni. Baharu kan, dulu dalam sukatan KSSM tidak ada domain kerjaya. Kerjaya manusia hari ini ada pelbagai jenis. Kita ada pekerjaan sebagai doktor dan jururawat yang merupakan barisan hadapan yang telah banyak membantu kita masa COVID-19, masih membantu kita. Dan kita ada peguam. Peguam ni orang yang kena kuat membaca lah. Sebab setiap kes dia kena baca. Tak baca, habis. Seorang peguam yang terkenal, Karpal Singh, pernah mengatakan, if I don't read on Sunday, on Monday I'll lose the case. Jadi begitu penting. Dia kena membelik buku selalu, rajin membelik buku, menghafal fakta dan sebagainya. Okey, kita ada mechanical engineers, engineers ramai, jurutera kan. Mechanical engineer, electrical engineer, kita ada marine engineer, okay, mereka yang bekerja dalam kapal dan sebagainya. Kita ada accountant, tengok gambar ni pun kamu tahu belakang ni banyak file, kamu tahulah dia ni accountant, okay. Accountant ni banyak berurusan dengan nombor-nombor, okay. Mereka boleh membaca nombor, daripada nombor saja mereka dapat merumuskan betapa baik atau buruknya sesuatu perniagaan. Dia tengok, dia tak perlu pergi pun ke tempat perniagaan itu, tak perlu pergi ke premis perniagaan. Dia tengok angka-angka ni, dia dah tahu bisnes ni okey ke tak okey. Alright, itu accountant. Arkitek, satu lagi bidang yang istimewa. Satu jenis pekerjaan yang memang rugged lah. Different kind of job, this one, arkitek, okey. Saya ada bekas pelajar saya dalam semua bidang profesional. Semualah, hampir semua bidang pelajar saya, bekas pelajar saya dah masuk. Arkitek, dia melukis bangunan ataupun terlibat dalam perancangan bandar dan sebagainya. Okey. Jadi guru saya ketika saya tingkatan 6, cikgu saya kata,
Become a professional. You will never have money problem. Professional masa tu, nombor 1, doktor, peguam, jurutera, accountant, arkitek. Ada juga bidang-bidang profesional lain macam menjadi pilot dan sebagainya. Okey, juru terbang dan sebagainya. Okey, ini 5 bidang ni sangat penting. Okey, apa yang akan berlaku dalam peperiksaan ialah kamu akan ditanya satu soalan, beberapa soalan. Saya nak bagi semua ramalan hari ini. Semua ramalan yang berkaitan dengan kerjaya saya nak bagi hari ini. Tapi sekarang kamu tengok dalam dunia pekerjaan, kita ada software arkitek juga. Jadi bidang pekerjaan ini terus berubah. Sebab dia sangat dinamik. Dynamic maknanya it keeps changing. Terutamanya pada era revolusi industri 4.0 ini Industrial Revolution 4.0, banyak perkara dibincangkan. AI, Artificial Intelligence. Okay? Big Data. Pelbagai teknologi sedang dibincangkan. Dan saya rasa kamu kalau SPM tahun ni, tahun depan, maknanya masa kamu graduate dari universiti, sudah pasti dunia ni banyak berubah. Terutamanya dunia pekerjaan akan terus berubah. Okey, inilah ramalan saya bagi kerjaya. Saya bagi 7 ramalan penting bagi BM, SPM, KSSM yang sepatutnya bermula pada tahun 2021, tapi peperiksaan ditunda sehingga Mac 2022. This is for KSSM. Nombor 1, soalan mungkin tanya kelebihan menjadi profesional seperti doktor, peguam dan jurutera. Apa kelebihan kalau saya memilih bidang kerjaya yang profesional? 1. 2, kelebihan menjadi usahawan, pengusaha ataupun businessman. Apakah kelebihan menjadi usahawan, pengusaha, orang yang buat bisnes sendiri? Persiapan-persiapan untuk berjaya dalam dunia kerjaya atau kerja. Apakah persiapan-persiapan yang perlu dibuat? Antara persiapan yang penting ialah ilmu lah. Kena menimba banyak ilmu, kena ada pelbagai kemahiran, kemahiran ICT, Information and Communication Technology, ataupun dalam bahasa Melayunya, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, TMK. Kemahiran lain adalah seperti kemahiran berkomunikasi. Itu adalah persiapan-persiapan yang perlu dibuat oleh pelajar. Dan bekerja sendiri lebih baik daripada bekerja makan gaji. Satu lagi topik ni topik lama, tapi memang kenalah pada domain kerjaya. Bekerja sendiri ke nak bekerja makan gaji? Yang mana lebih baik? Mungkin kamu diberi satu persoalan macam ni, suruh kamu bincangkan atau ulaskan pernyataan ini, boleh berlaku. Dan kepentingan kerjaya yang baik ni saya rasa hampir samalah dengan kelebihan menjadi profesional. Apakah kepentingan kerjaya yang baik? Cukup jelas kan? Kita cari kerja nombor 1, kita nak cari wang. Kan? Pendapatan adalah tujuan perdana seseorang itu pergi ke, seseorang itu melibatkan diri dalam pekerjaan. 1 ialah pendapatan. 2, kerja tu kena senang. Kerja tu dekat dengan hati dia. Okay? Memberikan kepuasan bekerja. Work satisfaction mesti kena ada. Job satisfaction mesti kena ada. Okey, itu antara perkara yang perlu kamu bincangkan. Dan satu lagi adalah wawancara dengan tokoh usahawan atau entrepreneur. Wawancara. Wawancara ni satu format karangan. Ada dalam buku teks kamu, wawancara ni, buku teks tingkatan 4, tingkatan 5, ada wawancara. Jadi kamu kena tahu macam mana nak buat wawancara. Wawancara mudah saja. Bagi satu pengenalan ringkas yang nyatakan siapa diwawancara, siapa yang mewawancara, kamu ni siapa, kamu wartawan dari mana, kamu nak wawancara siapa, bila, di mana dan mengapa wawancara itu diadakan. Satu pengenalan ringkas. Lepas tu tanya soalan, bagi jawapan. Tanya soalan, bagi jawapan, soalan, jawapan sampai terima kasih sama-sama. Stop situ. Terima kasih sama-sama tu last lah. Lepas tu tak payah tulis apa. Okey, apa soalan yang kita nak tanya dengan tokoh usahawan? Apakah rahsia kejayaan saudara? Apakah cabaran-cabaran yang saudara hadapi? Siapakah yang memberi dorongan? Kita pernah tengok kan wawancara dalam surat khabar, kita pernah baca, wawancara dalam YouTube, radio, televisyen, ataupun kamu pernah buat sendiri di sekolah. Jadi wawancara maknanya soalan dan jawapan. Soalan terakhir yang turut ada dalam domain kerjaya ialah format keterangan resume.
Okey, resume ini satu perkara yang baharu. Saya tidak tahu sama ada akan keluar dalam peperiksaan atau tidak resume ini. Berpandukan pada cara resume itu dibuat, sebab resume dia tidak menggunakan ayat-ayat yang lengkap. Suka macam mana, saya tak tahu macam mana lembaga peperiksaan nak bagi markah untuk resume ini, untuk penulisan ini, tapi inilah 7 perkara yang kamu perlu kuasai. Okey, kita lihat soalannya. Bekerja sendiri lebih baik daripada bekerja makan gaji. Self-employed is better than being employed or working somewhere. Self-employed, kerja sendirilah. Macam saya kerja sendiri. Saya guru tuition selama lebih 30 tahun. Saya kerja sendirilah. Hari saya bekerja tahun ni dengan hari saya bekerja tahun depan tak sama. Okey, macam tahun ini 2022, hari Selasa saya ambil cuti. Middle of the week saya ambil cuti. Okey, saya boleh buat ikut cara saya lah. Itu kelebihan bekerja sendiri. Okey, apakah kelebihan bekerja sendiri? Biar kita bincangkan. Satu, mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan. Apa jual keputusan? Katakan seorang uncle jual kuih tiaw di Medan Selera. Okey, dia boleh putuskan nak buka kedai hari ni ke, bila nak cuti, sampai bila nak kerja, sampai pukul berapa dia nak beroperasi. Semua keputusan dia buat sendiri. Sebab tu orang yang buat bisnes ni dia lebih kuat. Dia lebih kuat walaupun dia banyak rugi, dia akan bounce back dengan lebih cepat. Sebab mentaliti orang yang buat bisnes ini berbeza dengan orang yang bekerja makan gaji. Bekerja makan gaji ni boleh jadi dengan kerajaan ataupun pihak swasta, dan makan gaji tak semestinya pendapatan dia rendah. Ada orang pendapatan sampai 50,000, 100,000 sebulan pun ada makan gaji. Dia jadi director syarikat ataupun dia bekerja jawatan tinggi dalam kerajaan, banyak pendapatan dia. Okey. Dan waktu kerja fleksibel. Dia boleh tentukanlah bila nak kerja, bila nak cuti, cuti umum nak kerja ke tidak, Sunday nak kerja ke tidak, dia boleh putuskan. Waktu kerja yang fleksibel. 3, mampu mencari pendapatan yang lebih lumayan. Sebab pendapatan bergantung kepada usaha dia. Lagi banyak dia berusaha, lagi tinggilah pendapatan dia. Ini tak sama dengan bekerja makan gaji. Bekerja makan gaji tak kira kamu kerja macam mana, gaji tetap. Bulan dapat gaji lah. Okey. Ujung bulan bawa masuk ATM, cucuk je ada duit lah. Memanglah. Tapi gaji itu tetap. Tapi businessman dia boleh up and down. Kadang-kadang pendapatan dia sangat tinggi, kadang-kadang dia rugi. Itu adalah keadaan orang yang bekerja sendiri. Orang yang bekerja sendiri pasti memperoleh kepuasan bekerja. Dia dapat job satisfaction. Okay, sebab dia buat sesuatu yang dekat dengan hati dia. Dia buat sesuatu yang dia memang mahir. Dia memang sesuai dengan sahsiah dia. Memang sesuai dengan nature dia. Manusia tu. Okay, setengah orang tengok dia main bola sepak. Bekerja, bekerja sendiri. Okay. Ataupun dia menjadi penyanyi, penulis. Dia buat sesuatu yang dekat dengan hati dia. Dan akhir sekali saya nak bagi isi, berupaya menyesuaikan pekerjaan dengan keadaan. Orang yang bekerja sendiri ni dia boleh ubah. Katakan uncle yang jual kuih tiaw tadi kan, COVID, food court semua kena tutup, Medan Selera semua kena tutup. Uncle tu tiba-tiba boleh jadi pemandu Grab. Dia boleh ubah pekerjaan dia kerana dia tidak tertakluk pada mana-mana peraturan ataupun tidak tertakluk kepada mana-mana syarat dan perjanjian pekerjaan yang telah pun ditandatangani. Okey, tapi kalau orang yang bekerja makan gaji, syarikat tutup, dia tiba-tiba hilang pekerjaan dia. Tapi uncle ni dia lebih fleksibel. Okey, sekejap dia boleh buat dia jadi pemandu Grab, lepas tu dia buka balik kuih tiaw dia tu. Okey, itulah keadaan orang yang bekerja sendiri. Jadi di sini saya rumuskan berdasarkan isi sini, saya rumuskan bahawa bekerja sendiri lebih baik daripada bekerja makan gaji. Ini satu soalan, salah satu daripada soalan daripada kerjaya yang boleh diajukan kepada kamu dan kamu mestilah bersedia untuk menjawab. Jadi fikir-fikirkan kerjaya. Saya dah bagi 7 ramalan yang berkaitan. Okey, saya dah bagi 7 ramalan yang berkaitan. Jadi fikirkan semua topik ini, biasakan diri rujuk buku teks, fikirkan
perkara-perkara yang ada baca dapatkan maklumat yang banyak supaya kamu boleh menjawab soalan karangan bahagian A ataupun bahagian B dengan baik. Jadi, saya cuba selalu mencari jalan untuk membantu pelajar supaya dia belajar dengan lebih kreatif supaya kita dapat terus memastikan para pelajar Malaysia ini menguasai mata pelajaran bahasa Melayu. Okey? So bagi yang menduduki peperiksaan, good luck to you. Just do your best. Don't worry about result lah. Bagi yang terbaik sudah. Result bukan tugas kita. Result tu, keputusan tu tugas Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okay, results it is never your business. Okay, leave it to Lembaga Peperiksaan Malaysia. Yang kita buat, kita bagi yang terbaik. Okay.